sampai terduduk sudah, menangis, tidak dapat turun dari bukit tu. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Faizal. Dia ni salah seorang peminat hiking. Jadi dia telah nekat untuk hiking di satu bukit, iaitu Bukit Broga. Bukit Broga yang famous lah di negeri Selangor. So ceritanya ni dia hiking pada tahun 2013 dan dia sering terdengar cerita orang sesat di sana, tapi dia tidak endal lah. So dia ni hiking secara solo, ya, secara solo, tidak ada kawan. Dan untuk mendaki di Bukit Broga, kau kena parking di satu ladang kelapa sawit, dan kau kena bayar lah parking. Dan bila dia sampai di Bukit Broga tu, di bawah tu lah tempat parking, dia tengok banyak sudah kereta. Lah dia cakap kan ramai lah orang naik ni. Jadi dia pun parking dan bayar dengan penjaga ladang tu lah, mungkin tu toke ladang tu. Dia bayar RM2. Kemudian dia pun mulalah pendakian. So sepanjang pendakian tidak ada masalah, dan akhirnya dia pun sampailah ke puncak. Lebih kurang 8.20 pagi. Jadi sampai di puncak tu dia sarapan, ya, dia makan. Kemudian dia mau mendaki satu puncak gunung lagi. Gunung apakah tu? Saya kurang pasti. Ada gunung Tok Guan kah? Apakah? Tok Wan. Ada satu gunung lagi di sebelah Bukit Broga tu. Jadi alang-alang dia cakap. Alang-alang sudah sampai puncak Bukit Broga ni, dia mau ke puncak bukit satu lagi. Jadi dia pun pergilah. Lalu memang ada satu kawasan batu, dia cakap di situ memang agak mencabar sikit lah. Dan bila dia mau sampai ke puncak gunung tu, dia baru perasan yang dia hanya seorang. Dia tidak nampak ada orang selain daripada dia sendiri. Jadi dia sudah rasa pelik. Tadi lengah parking kereta banyak, dia cakap kan. Tapi bila aku sampai di atas, satu orang pun tak ada. Ya. Jadi dia mau ingin ke puncak gunung sebelah lagi lah, berdekatan Bukit Broga. Dan bila dia cuba menuju ke sana, dia rasa tempat tu jauh. Dia cakap, kenapa makin jauh dia rasa ni kan, dan jauh jalan-jalan. Tidak sampai. Dia cakap, takut dia. Dia cakap, kenapa nak sampai ni? Jadi dia rehat, dia minum sekejap, dia baca doa. Dia bismillah, apa semua kan, dia baca Al-Fatihah 3 kul. Kemudian tiba-tiba dia dengar suara orang. Orang yang macam tengah mendaki je lah. Dia pun tegur lah. Dari mana? Dari bukit sana lah. Kami nak turun sudah ni. Dia cakap lega sikit lah. Rupa-rupanya ada juga orang, dia cakap. Jadi dia teruskan lah. Sampailah ke puncak gunung yang berdekatan dengan Bukit Broga. Saya kurang pasti gunung apa di sebelah tu. Lepas sampai tu, dia tengok jam, sudah petang. Tengah hari ke petang. Jadi dia mau segera balik semula ke Bukit Broga, kemudian turunlah ke tempat parking kereta. Guys, di sini guys, bila dia pulang, dia sudah rasa tidak sedap hati. Kebetulan air dia sudah habis, makanan dia sudah habis. So dia pulang dengan tidak ada minuman dan makanan, dan dia rasa macam menyesal juga lah tidak bawa makanan yang banyak. Jadi semasa dia menuju ke Bukit Broga semula, ya, pulang daripada gunung di sebelah, dia seperti rasa lain. Keadaan tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Bunyi unggas-unggas yang kik, bunyi burung-burung senyap tidak ada, dan suasana menjadi berkabus. So bila berkabus, dia sukar untuk nampak jalan pulang. Hati dia sudah berdebar-debar. Habislah aku, dia cakap kan. Kenapa pula tiba-tiba berkabus, dia cakap ini kan. Jadi dia cuba laju. Dan akhirnya dia sampai ke puncak Bukit Broga tu. Dia rasa lega sikit. Tapi dia betul-betul dalam keadaan yang letih dan kepenatan. Jadi dia cakap, aku nak tahan sudah ni, dengan aku mau turun segera dari bukit ni. Ya, sebelum apa-apa terjadi, aku macam nak sedap hati. Kenapa tiba-tiba suasana yang menjadi sunyi sepi? Jadi dia terus turun. Bila dia turun, guys, dia sudah tidak jumpa jalan pulang. Dia cuba turun. Tidak jumpa jalan pulang. Dia jumpa jalan yang sama, ya. Dan
Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Tidak juga hujan, cuma angin. Oh guys, dia sudah ketakutan. Sudahlah, nak nampak sudah jalan turun pulang. Angin lagi kuat. Sampai masa dia ketakutan menangis guys. Ya, kau lelaki pun boleh menangis ya. Ya, lelaki menangis. Dia menangis, tapi dia tidaklah berteriak. Cuma dia sudah ketakutan kerana tidak dapat jumpa jalan keluar. Dan dia sudah berada dalam keadaan yang letih, yang sangat letih, sebab ada haus, lapar ya. Jadi sampai satu tahap dia surrender sudah, sampai terduduk sudah, menangis, tidak dapat turun dari bukit tu. Jadi oleh kerana dia ketakutan, dia duduk, dia tarik nafas, dia baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binnas. Kemudian dia baca ayat kursi. Kemudian dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan, ya Allah, pulang ya Allah. Selepas saja dia berdoa tu, tiba-tiba dia terus nampak jalan menuju ke bawah. So dia nampak saja jalan, terus dia lari guys, lari turun bukit tu, lintang pukang. Dan bila sudah sampai ke bawah, hampir waktu maghrib guys. Dan dia tengok tinggal keretanya saja di parking tu. Ya. Dan sampai saja kereta, dia buka keretanya, dia ambil air yang masih ada baki dalam keretanya tu. Dan tarik nafas, dia cakap, ya Allah, dia cakap, janganlah aku hilang seminggu di bukit ni. Kemudian dia terus jalan dan dia cuba tanya security yang di luar tu, dia tanya, ini hari apa? Security cakap hari Ahad. Oh, rupanya masih hari Ahad. Nasib baiklah, dia cakap. So guys, baru dia tahu dan dapat rasa bagaimana sesat di dalam hutan. Kalau dia tidak baca doa, rasanya memang dia dalam seminggu juga hilang di Bukit Broga tu. So guys, pengajarannya di sini, kalau mau mendaki atau hiking, jangan sesekali bersendirian guys. Nanti kamu mungkin disembunyi oleh bonian. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh seorang pemuda yang bernama Bob. Mereka ni pelajar universiti. So, bila sudah kau berada sem yang kedua, ketiga, kira senior lah, kau tidak boleh tinggal di asrama. Sebab asrama biasanya diberikan kepada yang pelajar yang baru masuk lah. So, kau sebagai senior, kau kena sewa rumah di luar. Jadi si Bob ni carilah rakan-rakannya, ada 6 orang mereka. Mereka telah nekat menyewa di satu rumah sewa. Ya, rumah tu ada 3 bilik. Okey, dia master bedroom, ya, bilik kedua dan bilik yang berhampiran dengan dapur. Jadi setiap bilik mereka 2 orang lah tinggal. Dia dengan rakan-rakannya. Jadi di antara 6 orang tu ada 1 orang bukan Islam, non-Muslim, ya, non-Muslim, Cina. Nama dia, orang panggil Sijo lah. So 6 orang ni lain-lain dia punya bidang lah. Ada bidang perniagaan, ada bidang perakaunan, ada bidang undang-undang, ya, masing-masing. So di akhir sem, exam memang tidak sama. Jadi diceritakan 3 orang rakannya ni pulang awal sebab orang sudah habis kertas. Jadi tinggal 2 orang. Tidak lama kemudian yang 1 orang ni pun pulang juga. Tinggallah dia 2 orang dengan rakan dia yang bukan Islam, si Jo ni. Ya. Jadi dia ada 1 paper lagi. Si Jo ni sudah habis, cuma dia mau stay di rumah lagi. Cuma si Jo ni agak nakal sedikit. Dia mau bawa amoynya pergi rumah. Jadi dia minta kebenaran dengan si Bob. Bob, dia cakap, ya, saya bolehkah, dia cakapkan, ini hari ini, dia cakapkan, awal pagi dia cakap lah, hari ini lu pulang lewat sikit. Dia cakap, kenapa pula, bilangnya kan, bilang si Bob, alia, saya mau bawa amoy saya mah, ya, saya mau bawa cerita sembang-sembang. Bilang si Bob, kau bawa amoy, bilang, mau sembang-sembang, kau mau buat projek ni, ayah lu ndak spotting mah, dia cakap. Yalah, si Bob pun malas mau kecoh lah. Jadi si Bob cakap, yalah, nanti apa-apa Roger lah, dia cakap. Jadi si Bob pun keluar lah. Dia pergi lepak dengan kawan-kawan dia. Sampailah pukul 2 pagi, dia cakap, oh, mesti si Joe ni sudah habis buat projek ni, dia cakap. Jadi dia balik lah. Ya, dia balik ke rumah dia.
Jadi sampai bila dia balik ke rumah, dia tengok rumah terang benderang. Jadi dia ni satu bilik dengan si Joe. So dia perlu ambil lah dia punya barang-barang pakaian lah di bilik kan. Jadi dia cuba buka pintu, kunci. Dia cakap, takkan si Joe masih di rumah. Dia ketok lah. Joe. Si Joe buka. Dia cakap, Bob. Amoy ada dalam kah? Ada mah, dia cakap. Ayah you kacau daun. Aduh, dia cakap, aku fikir kau sudah pulang, dia cakap kan. Amoy sudah pulang. Aku mau ambil pakaian aku dulu lah. Boleh ambil lah pakaian. Lepas tu dia masuk lah. Dia tengok dalam di selimut tu ada kaki, tapi dia tidak nampak siapa dalam selimut tu. Amoy itu mana kan. Dia ambil barang-barang dia. Dia tidur di bilik kawan dia yang lain. Yang bilik lain lah. So dia tidur lah malam tu. Tapi semasa dia tidur, tiba-tiba dia terhidu satu bau yang amat busuk, seperti macam bau isi perut ikan. Dia punya, ada orang buang sampah kah, dia cakap kan? Ya, buang sampah. Yang kata si Joe ni kali, buang sampah, tak buang ke tong sampah ni. Jadi dia pergi ke dapur, dia tengok. Guys, bila dia sampai dapur, dia tengok ada satu kelibat seperti seorang budak kepala botak tengah membongkar tong sampah. Dia terkejut, budak siapa pula ni kan, dia cakap kan. Kemudian dia tegur lah, "Woi, siapa kau?" Dan bila dia menoleh, budak tu memang muka dia sangat menyeramkan, tengah makan sisa-sisa daging di tong sampah tu. Si Joe ni pun si Bob ni terkejut. Dia terduduk dan ketok pintu tempat si Joe. Joe, keluar dari rumah ni, Joe, keluar dari rumah ni, Joe. Tapi si Joe tak ada respon. Dia ambil kuncinya terus keluar. Pagi itu juga keluar dari rumah tu menggeletar. So dia singgah di 7-Eleven. Dia rehat dahulu, tarik nafas. Kemudian dia call si Joe. Jadi si Joe sambut lah, "Hello Joe, kau keluar dari rumah tu, Joe," dia cakap kan. "Aku nampak ada hantu toyol di dapur tu." "Lu apa cakap ni?" Si Joe cakap. "Saya tidak jadi mah," dia cakap. "Hari ni bawa Amir ke rumah. Dia cakap kan, hari ni aku pergi tempat keluarga." "Kau tiada di rumah?" "Betul, aku tiada di rumah," bilang si Joe. "So, kalau tiada di rumah, siapa yang aku nampak?" Si Bob tambah menggeletar. "Joe, kau jangan main-main, Joe. Aku nampak kau di rumah tadi, Joe." "Tidak ada mah, aku di luar sekarang," dia cakap. "Aku tidak jadi hilangnya. Ya, hari ni balik rumah." So, si Bob tanpa buang masa lagi, dia tunggu esok pagi, dia kemas pakaiannya, terus balik ke kampungnya. Dan selepas pulang dari kampung, dia terus keluar, tidak mau tinggal di rumah sewa tersebut. Baiklah guys, kisah seram kali ini mengenai kisah seram yang berlaku di hospital. Kejadian ini dikongsikan oleh saudara Sam. Ketika ni dia tingkatan 5. So dia ambil tuition ya, berdekatan satu hospital. Okey, satu hospital. Di hospital tu dia, aku kurang pasti kalau macam mana perkongsian ceritanya, tapi dia kata tuition tu dia adakan di kawasan hospital. Jadi dia dengan rakan-rakannya seramai 7 orang. 7 orang. So dia perlu struggle lah, oleh kerana SPM ni merupakan satu peperiksaan yang sangat penting. So dia struggle lah untuk belajar. Allah Akbar. Jatuh pula. Jadi dijadikan cerita, semasa mereka hendak lalu, kira macam hospital ni kan kawasannya besar. So untuk shortcut ke seberang, jadi mereka paksa masuk hospital dan lalu kawasan hospital, barulah sampai ke tempat pusat tuition mereka. Dijadikan cerita, mereka mau cepatlah 7 orang ni, mereka mau segera, mereka lalu kawasan yang agak jarang orang lalu di hospital tu, dan laluan tu kena melalui bilik mayat. Jadi si Sam dengan rakan-rakannya ni pun cakaplah, kita lalu dari lorong bilik mayat tu lah, bilangnya kan. Dia cakap kan, tak seram ke tu? Alah, relax lah, zaman-zaman moden begini, mana ada hantu. Jadi si Sam pun cakap, okey lah, jom lah, bilangnya. Jadi jalan tu memang lorong agak sunyi lah kawasan laluan tu. Jadi mereka perlu ambil lift
untuk sampai ke tingkat yang berkenaan dan baru dapat lalu ke seberang yang laluan yang mereka lalulah. Kira ni shortcut lah untuk lalu bangunan hospital tu menuju ke pusat tuition mereka yang berada di seberang. Jadi mereka pun masuk lift. Okey. Belum sampai masuk lift lagi. Okey. Mereka lalu bilik mayat. Tiba-tiba bilik mayat tu dia macam pintu dia terbuka. Ya, bila pintu dia terbuka, mereka nampak ada sekujur mayat di atas tempat baringan tu. Ya. Diorang semua nampak, wih, ada mayat. Tapi tidak ada siapa dalam tu. Ya. Diorang nampak. Jadi diorang tegur lah, ya ada mayat. Tiba-tiba ada satu angin menerpa pergi mereka. Jadi si kawannya ni tegur. Dia cakap, bau kapur barus. Si Sam ni pun marah. Dia cakap, jangan tegur. Dia kalau kita tegur nanti kita keteguran. Alah, tiada lah tu, no cakap. Jadi mereka teruskan perjalanan menuju ke satu lift di hospital tu. Mereka pun masuk lift tu. Ting, lift tu terbuka dan masuk. Dan mereka menuju ke tingkat 3 untuk lalu kawasan hospital tu supaya senang ke tempat tuition mereka. Bila lift mereka tertutup saja, ting, tiba-tiba lift dorang naik macam yang naik begitu. Naik mengejut. Dorang pun yang, kenapa lift kita ni? Ya, naik secara laju. Dorang semua yang macam keheranan lah. Dan tidak lama kemudian lift mereka lampunya ni macam yang ting macam cerita hantu tu yang berkelip-kelip. Cakap, kenapa ni? Dorang cakap kan. Tiba-tiba sampai satu tingkat, ting, berhenti. Dan bila lift tu terbuka, guys, mereka sampai di satu ward. Okay? Ward kosong. Tak ada orang. Gelap. Jadi mereka heran, tingkat berapa ni tak ada orang ni? Diorang cakap kan. Semua orang memerhati. Jadi kawan si Sam ni keluar. Dia menjenguk keluar. Tak ada orang ni. Dia cakap, masuk, tekan balik. Diorang cuba tekan nombor 3 untuk sampai ke tingkat yang mereka mau. Tapi lift tu seperti tidak berfungsi. Dan tiba-tiba lift tu tertutup semula dan turun secara mengejut. Sekali lagi diorang ketakutan. Dan sekali lagi lampu lift tu macam yang hidup mati, macam cerita hantu lah. Apalagi ketakutan lah. Apa ni sudah jadi, kenapa kita begini ni? Dan sampai satu tingkat, ting, terbuka. Dan bila terbuka, kawasan yang diorang nampak seperti kawasan yang terbengkalai. Ya, macam yang tengah renovate lah, hospital tengah renovate. Keluar lagi kawan si Sam ni tengok, tiada orang. Dia cakap, kenapa gelap ni? Tiba-tiba diorang terdengar satu bunyi macam ada orang berjalan. Diorang mundur, suruh tutup pintu lift tu. Tapi pintu lift tu tidak tertutup. Tiba-tiba sampai dekat pintu lift tu, mereka nampak ada seorang tua tengah bertongkat betul-betul di depan lift mereka. Mereka sambil tengok, tercegat menengok. Siapa nenek ni? Nenek tu guys masuk dalam lift tu guys. Semua masing-masing terdiam, buat tak tahu nak cakap nenek siapa pula ni orang cakap. Tapi orang tidak cakap lah. Kemudian mereka tekan lagi tingkat 3 dan lift tu turun sampai ke tingkat 3. Sampai diorang tidak sabar mau keluar, ketakutan dengan nenek yang masuk dalam lift tu. Sampai tingkat 3 terbuka saja lift. Ting, pelintang pukang diorang 7 orang tu keluar lift tanpa tengok nenek di belakang tu lagi. Mereka keluar berlari sampai terjatuh guys. Ya, menggeletar ketakutan diorang. Sampai ke pusat tuition, mereka sudah tidak fokus dan bercerita dengan apa yang mereka nampak. Guys, lepas tu mereka sanggup pusing jauh jalan dari hospital tu. Lalu dari hospital, daripada shortcut masuk ke hospital tu, mereka sudah insaf dan bertaubat tidak lalu kawasan hospital itu lagi guys.